Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam wawasan kemakmuran bersama 2030. Salam Melakaku maju jaya, rakyat bahagia mengamit dunia. Salam JPN Melaka, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Hashtag JPN Melaka, jenama kerajaan nombor 1. Salam SKKTR, keukhuwahan, keunggulan, pemacu kegemilangan. SKKTR, be the best. Yang berusaha Encik Wan Muhammad Nazli bin Wan Ibrahim, YDP PIBG Sekolah Kebangsaan Kampung Torazak, bagi sesi 2021-2023 berserta NYDP Dr. Ahmad Aizan serta barisan AJK PIBG yang turut serta pada petang ini. Yang berusaha Tuan Haji Saleh bin Ali GPK 1 Sekolah Kebangsaan Kampung Torazak. Yang berusaha Encik Muhammad Azrul bin Zailan GPK HAM. Encik Amran bin Yusof GPK Co-Curriculum. Puan Siti Hafsah bin Muhammad GPK PPKI Sekolah Kebangsaan Kampung Torazak. Barisan kaunselor, guru-guru, ibu bapa, kaki tangan, anak-anak syurga Kampung Torazak dan hadirin hadirat sekalian. Alhamdulillah, bersyukur saya kehadrat ilahi dapat kita bersemuka pada petang ini secara maya melalui FB Live Sekolah Kebangsaan Kampung Torazak. Di kesempatan ini, saya selaku Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kampung Torazak yang lebih dikenali dengan panggilan Umi, mengambil kesempatan bersama dengan semua yang menonton pada petang ini dalam satu taklimat, iaitu penataran pengoperasian pembukaan sekolah. Hadirin dan hadirat sekalian, pada petang ini saya bawakan tentang pengoperasian sekolah bagi sesi 2021 bagi pembukaan sekolah kebangsaan Kampung Torazak. Untuk pengetahuan ibu bapa, hadirin dan hadirat sekalian, bahawa pada tarikh keramat iaitu 1 November 2021 pada hari Isnin ini, insya-Allah anak-anak syurga Kampung Torazak akan kembali ke sekolah. Ya, anak-anak Kampung Torazak akan kembali ke sekolah pada hari Isnin ini, tetapi untuk anak-anak tahap 2, tahun 4, 5 dan 6 akan memulakan sesi persekolahan mereka pada 8 November 2021, seminggu setelah anak-anak tahap 1 berada di sekolah Kampung Torazak. Okey, operasi sekolah, murid hadir secara penggiliran mengikut minggu. Maksud dia di sini, apabila Melaka memasuki fasa 4, murid akan hadir ke sekolah secara bersemuka dengan kaedah penggiliran, iaitu 50% enrolment, kecuali murid prasekolah yang telah pun bersekolah dan murid PPKI yang telah pun bersekolah pada 2 ataupun 3 minggu yang lepas. Bagaimana cara anak-anak tuan-puan perlu hadir ke sekolah? Okey, ini adalah caranya yang kami telah susun mengikut kehendak KPM, mengikut garis panduan 3.0, iaitu pada hari Isnin ini anak-anak syurga Kampung Torazak tahun 1, 2 dan 3 akan hadir ke sekolah. Tetapi andai kata anak tuan-puan berada di kelas 1 gemilang seramai 30 orang pelajar yang berada di dalam kelas tersebut, tidak mungkin anak-anak itu akan hadir 30 orang sekaligus pada tarikh 1 November ini. Ini kerana
anak-anak ini hanya boleh hadir mengikut kelas mereka 50% sahaja. Membawa maksud, anak tuan-puan kami telah kategorikan kumpulan A dan kumpulan B. Kalau tuan-puan tengok jadual yang telah kami terterakan, tuan-puan boleh lihat PDP bersemuka. Bersemuka bermaksud anak tuan-puan hadir ke sekolah. Okey, kita telah menyenaraikan kumpulan A dan kumpulan B. Katakan 30 orang pelajar dalam satu kelas, jadi 15 orang kumpulan A dan 15 orang kumpulan B. Bagi kumpulan A, pada tarikh keramat 1/11, mereka akan hadir ke sekolah. 15 orang sahaja dari kelas 1 gemilang tersebut. 15 lagi anak-anak syurga Kampung Tun Razak yang terpilih itu akan hadir ke sekolah kemudian. Tetapi mereka berada di rumah. PDPR Kendiri. Kenapa disebut PDPR Kendiri? Di mana mereka belajar secara sendiri. Tetapi boleh juga bertanya kepada guru-guru waktu aktiviti petang dalam grup Telegram kelas masing-masing. Jangan bimbang anak-anak. Tapi kita tidak ada jadual khas untuk pengetahuan ibu bapa. Ketiga tahap 1 iaitu tahun 2-3 ini yang kita dah agihkan grup A dan B ini. A bersekolah, B kendiri di rumah. Kita kena ingat pula anak-anak yang tahap 2. Tahap 2 pula mereka sentiasa belajar lagi di rumah dalam seminggu. PDPR mereka ada jadualnya. Ini dia jadual mereka, iaitu PDPR bersemuka mereka. Kemudian nanti saya beritahu ni, hanya saya nak beritahu yang tarikh 1 keramat tu, 1-2 hari bulan tu, semua murid-murid tahap 2 ini dia PDPR bersemuka, PDPR di rumah. Ya, dia tak ada datang ke sekolah lagi. Dia akan mula pada 8 hari bulan. Tapi dia ikut jadual. Kita buka slide yang tadi balik. Okey. Ketiga kumpulan A, PDPR bersemuka, minta maaf, sehingga 2 hari bulan. Kenapa sehingga 2 hari bulan je? Kerana 3, 4, 5 adalah cuti sempena perayaan Deepavali. Kita dapat cuti sehingga Sabtu, sehingga hari Ahad. Jadi hari Isnin sekolah baliklah 8 hari bulan tu. Okey, waktu 8 hari bulan nanti, anak-anak tuan-puan yang kumpulan B akan hadir akan hadir ke sekolah, dan anak-anak kumpulan A pula PDPR Kendiri. Cuba tengok tu, 1 hari bulan tadi kumpulan A berjumpa dengan guru-guru, dah lama tak jumpa. Rindu anak-anak kan? Umi pun rindu pada anak-anak semua. Okey, jadi PDPR Kendiri kumpulan B akan berada di rumah. Tapi kita tukar pula pada minggu kedua nanti, 8 hari bulan itu, kumpulan B masuk ke sekolah bersemuka. Kumpulan A telah kami bekalkan aktiviti dan pembelajaran PDPR Kendiri di rumah. Begitulah seterusnya kalau tuan-puan tengok jadual yang kami sediakan tersebut. Okey, maksud PDPR Kendiri ini ialah tugasan yang diberi oleh guru secara kendiri pada minggu tersebut tanpa jadual waktu. Tapi untuk tahap 2 seperti Umi cakap tadi, ketiga pada 1 hari bulan tersebut, ya, sehingga 5 hari bulan tu, murid-murid ni kena belajar ikut jadual biasalah. Ya. Okey, kita pergi kepada 8 hari bulan. Okey, 8 hari bulan anak-anak tahap 2 masuk. Ya, tahap 2 mula masuk dan diberi kumpulan A dan B. Jangan silap, tadi anak tahap 1 dia masuk dengan kumpulan A dahulu. Tetapi untuk anak-anak tahap 2 yang terdiri daripada tahun 4, 5 dan 6 akan bersemuka pada 8 hari bulan hingga 12 hari bulan bermula dengan kumpulan B.
Ibu bapa jangan bimbang, selepas libat urus ini, kita akan masukkan dalam Telegram grup sekolah, bukan grup sekolah, minta maaf, dalam grup Telegram kelas. Guru-guru akan bagi jadual waktu beserta penggiliran kumpulan A dan B. Ya, jangan bimbang ya tuan-puan. Nanti kita akan terus masuk. Dan tuan-puan boleh lihat anak tuan-puan berada di grup A atau B. Sebab kita telah pun menyediakan Google Form tempoh hari tentang kehadiran anak tuan-puan yang mana ada tahap 1, ada anak tuan pada tahap 2. Jadi pihak sekolah telah mengambil inisiatif bertanya kepada tuan-puan supaya kita dapat membuat penggiliran itu anak tuan-puan boleh datang ke sekolah tahap 1 dan tahap 2 serentak. Ya? Bermaksud kalau anak Azlina binti Haji Yang ada dalam kumpulan B tahap 2, kumpulan A untuk tahap 1, berarti dua-dua anak saya datang pada hari yang sama pada 8/11/2021. Jadi kalau ada sedikit perubahan, tuan-puan boleh rujuk terus kepada GPK-HEM saya, Cikgu Azrul, ataupun dengan guru kelas melalui Telegram grup sekolah dan juga melalui personal. Saya rasa itu lebih mudah ya tuan-puan ya. Kalau tuan-puan kata nak selaraskan dengan sekolah menengah, kita bawa berbincang lah. Sebab apa? Kita dah siapkan. Tuan-puan kena memahami keadaan kami, jumlah pelajar kami seramai 1,283 orang, 84 orang. Ya, jadi bukan semudah yang kita sangka untuk menyusun anak-anak kita mengikut kumpulan A dan B. Kerjasama tuan-puan amat saya harapkan. Sebenarnya libat urus yang saya buat petang ini, sebenarnya saya telah maklumkan juga di dalam mesyuarat PIBG kita pada tempoh hari. Ya, tetapi hari ini khas untuk makluman tuan-puan secara live ya. Hari itu secara live juga, tetapi ketika mesyuarat PIBG saya dah wawarkan terlebih dahulu ya. Okey, begitu juga saya nyatakan sama juga PDP bersemuka hadir ke sekolah, PDPR buat tugasan dan waktu tu dah tak ada jadual lagi. Jadi anak nak buat bila-bila masa boleh. Dia tak ada jadual khas ya. Okey, sehingga tarikh keramat 10/12 dan kita akan bagi lagi jadual seterusnya. Okey, kita buka ke slide yang seterusnya. Okey, ini adalah jadual penggiliran yang saya nyatakan tadi, Umi nyatakan tadi, iaitu murid akan hadir secara bergilir mengikut minggu. Setiap kelas terbahagi kepada 2 kumpulan seperti Umi kata, 15 orang kumpulan A, 15 kumpulan B. 50% daripada jumlah kelas tersebut. Kalau katakan kelas itu padat 35, kita akan agihkan jugalah macam tu 17, 18 macam tu ya. Lepas tu senarai nama penggiliran murid dan jadual waktu seperti Umi cakap tadi, Umi nyatakan sekali lagi yang bersemuka akan dikongsikan oleh guru kelas di dalam grup Telegram kelas anak tuan-puan masing-masing. Okey, kita pergi ke slide seterusnya. Okey, ini adalah waktu persekolahan kita. Okey, waktu persekolahan kita memang ikut seperti yang telah diberi mengikut perkeliling kita 3.0 bukan perkeliling kita punya modul kita 3.0 garis panduan 3.0 kita, dan kita tidak kata sesuka hati kita nak pendekkan jadual, sesuka hati kita nak menambah jadual, tidak tuan-puan ya. Okey, untuk tahun 1 waktu baliknya 12.20 hari Isnin hingga Rabu, hari Khamis sehingga hari Jumaat. Ya, tu ada jadual dia. Ya, kalau tuan-puan tengok untuk murid tahun 6 pukul 1.10 hingga pukul 12. Ya. Pukul 12 tengah hari. Ya, ini mengelakkan kesesakan. Okay, jadi nanti saya tengok balik pada jadual tahun 1 Khamis tu, dia balik pukul 11.55. Saya rasa macam ada tersilap sedikit kat sini. Ya, bukan 11.55. Dia tak akan balik 11.55, dia akan balik 12.55 saya rasa kat situ.
Ya, Tuan Puan minta maaf yang slide yang ini ya. Untuk hari Khamis mungkin kita akan betulkan kembali. Ya, dia tak akan balik pukul 11.55. Tu saya minta maaf ya. Kita secara live ni nanti saya betulkan semula. Ya, murid tak akan balik hari Khamis 12 mungkin kita tengok balik lah sama ada dia balik 12.05 ataupun dia balik 11. Dia tak mungkin balik 11.55 pada hari Khamis. Nanti saya cuba check balik. Ya Tuan Puan ataupun kita tengok kembali lah, mungkin dia balik pukul 12.05 ke dan sebagainya. Yang ini saya akan double check. Mungkin salah typing kita ke ataupun saya yang tersilap sedikit. Okey. Kita akan pastikan sebelum kita masukkan ke dalam grup Telegram dan dalam live ni pun kita akan betulkan kembali ya. Tuan Puan jangan bimbang. Okey, kita teruskan. Okey. Persediaan dan persiapan SK Kampung Tun Razak mengikut garis panduan pengurusan dan pengoperasian 3.0. Okey. Bila anak Tuan Puan hadir ke sekolah, tetap sama macam 2.0 dulu, di mana mengimbas suhu dan buku catatan. Kita dah tak ada tulis lagi buku catatan ni. Ya? Kita tak ada tulis berapa suhu anak Puan, tak ada lagi dah macam dulu. Okey, kita hanya imbas dia, ya, suhu, lepas tu masuk ke pejabat ataupun bilik usulasi yang ditetapkan. Ya, tapi buku catatan memang kita adalah letak di pejabat, di pondok jaga dan sebagainya. Okey, next. Bila murid sampai, kita telah menyediakan juga hand sanitizer di pintu masuk pejabat, pintu pagar dan juga kelas bilik-bilik khas. Dan juga di tandas. Tandas kita tak namakan tandas, kamar selesa. Ya, kita letakkan sabun di setiap tandas dan sinki di setiap aras bangunan kelas. Ya, kalau murid nak makan nanti dia nak cuci dah ada dah. Puan tengok ini telah kita laksanakan pada 2.0 lagi. Ya. Anak-anak kita cuci tangan di sini ya. Ini hasil tangan guru-guru kita bersama dengan bantuan PIBG sekolah menyediakan tempat cuci sinki inilah ya untuk anak-anak Tuan Puan. Ya, tapi anak-anak tidak dibenarkan mencuci bekas makanan di sinki. Kalau dia bawa bekalan makanan, kita tak kasih dia cuci. Kat sini hanya cuci tangan saja. Ya, cuci bekas makanan balik rumah. Okey. Next slide. Okey, kita juga telah mempamerkan SOV COVID-19 di lokasi strategik ya, di laluan. Setiap anak-anak boleh nampak perkara ini, ya, boleh baca dan lebih mengetahui. Dan saya tak bimbang sebab anak Kampung Tun Razak ni waktu 2.0 ni dia dah pasti dah benda-benda ini. Kita sentiasa mengingatkan pada anak-anak ini setiap pagi, terutama guru masa mata pelajaran pertama. Ya, dia sanitize tangan, dia cuci tangan, ya, sentiasa kita ingatkan. Okey. Kali ni pelan lantai bangunan laluan ni kita dah tunjukkan arah ni, anak-anak boleh lalu kiri dan kanan supaya tidak bertembung lah. Ya Tuan Puan ya. Jangan risaulah, penjarakan sentiasa kita ambil berat pada anak-anak Kampung Tun Razak. Okey. Terusnya di pelan lantai laluan di kantin, anak-anak kita masih belum boleh makan di kantin. Ya, untuk pengetahuan semualah, ya, anak-anak tidak dibenarkan makan di kantin, tetapi kita akan ambil order. Untuk minggu pertama, kedua, ketiga ni kami masih gunakan order daripada kelas, ya, seperti seperti 2020 dan di awal dulu juga 2021 di awal persekolahan dulu, ya. Kemudian kalau kita tengok dah okey, dah stabil, baru kita benarkan murid bergerak ke kantin, ya Tuan Puan ya. Okey, untuk membeli makanan, tapi kita masih lagi menggunakan order, ya. Okey, plan lantai dan gambaran terkini kelas. Okey, dulu kita rapat-rapat kelas, sekarang ni tidak. Kita buat mengikut dam. Katakan dalam kelas satu gemilang ataupun satu positif ada 30 orang murid. Berarti kita menjarakkan anak-anak kita mengikut susunan dam. Okey, yang hijau tu mungkin kumpulan A, yang orange itu adalah kumpulan B.
Bermaksud anak tuan-puan dah ada nama dah di atas meja mereka tu, dah ada nama dan dah tahu dah grup color-color dia mengikut warna tu. Ya, jadi kalau si Azlina binti Hajiang dia datang kumpulan A, dia tahu dia duduk di depan tu. Dia duduk situ tu je tempat dia. Dia tak akan duduk kat tempat B tu. Yang kumpulan B tu iaitu misalnya Saleh bin Ali. Dia tak akan duduk tempat Haji Saleh. Macam itulah Cik Saleh, dia tak duduk kat situ. Pada rakan dia akan duduk kat situ je. Walaupun rakannya tidak hadir ke sekolah. Tapi kursi meja dia dah siap dalam tu. Itu untuk pengetahuan tuan-puan. Susunan dia agak berbeza daripada 2.0 dulu. Okey. Ini untuk menjaga keselamatan anak tuan-puan. Ya, di dalam kelas kalau tuan-puan tengok secara live pun, cuba tengok bilik Umi sekarang ni. Nampak bendera je, bendera Malaysia, bendera negara kita, negeri Melaka. Ya? Nampak terus cerah. Tak ada lagi langsir berbunga-bunga, bidai dan sebagainya. Begitulah keadaan di dalam kelas di mana pengudaraan diberikan kepada anak-anak. Ya, COVID-19 sekarang ni sangat bahaya. Jadi pencerahan, pengudaraan yang luas oleh KPM kita ikut SOP. Bukan sahaja di kelas anak-anak, di bilik guru besar pun cerah. Macam saya berada dalam akuarium, boleh nampak dah Umi dah. Gitu kan, untuk keselamatan semua. Okey, ini contoh tagging nama Syafiq Mukri. Nama bertuah ni cikgu dah pilih dah nampak ada tagging di atas meja masing-masing. Okey, kita buka ke slide yang seterusnya, yes. Okey, ini gambar penjarakan di dalam kelas. Tuan-puan tengok kan? Dah berbeza dah, ya. Meja pun dah berseri. Berseri kenapa? Cikgu dah lap-lapkan, dah bersih dah. Hanya nak tunggu anak-anak syurga Kaputul Razak je datang ke sekolah. Jangan tak hadir. Yang tak boleh hadir tu yang mempunyai gejala demam. Misalnya suhu badan melebihi 37.5. Tuan-puan, kalau anak tuan-puan batuk, tak payahlah bawa dia ke sekolah. Kerana nanti bimbang pelajar lain asyik tengok je anak tuan-puan. Ya, tak payah bawa dulu. Kasih dia reda, dia okey di rumah, boleh bawa ke sekolah. Bukan kata, guru besar tak kasih datang ke sekolah. Tak. Demi keselamatan kita bersama. Kita tak tahu COVID-19 sekarang ni macam-macam jenis ada kan. Gitu. Okey. Kita teruskan, yes. Okey, ni gambar arah pergerakan di kelas. Pintu depan, pintu belakang. Kalau pintu depan in, pintu belakang out. Keluar dan masuk. Dia tak ada satu hala. Maksud dia tak ada kata di situ keluar, di situ masuk. Dulu boleh lah. Sekarang tak ada. Pintu yang hadapan masuk, pintu yang belakang keluar. Tengok kelas masing-masing lah yang telah disiapkan oleh guru-guru SK Kampung Tun Razak untuk anak-anak syurga Kampung Tun Razak. Kita kena ucapkan terima kasih kepada guru-guru kita yang hebat ini. Ya, dalam mengajar PDPR, sanggup hadir ke sekolah, sanggup mengemas kelas, sanggup menjaga SOP, terutama untuk anak-anak syurga Kampung Tun Razak. Mari datang ke sekolah, jangan tak datang. Umi tengah kempen ni, datang ke sekolah, seronok datang sekolah. Yang bergejala tak payah datang lah. Okey? Okey, ini tata cara laluan murid. Macam dulu juga, ya, kiri dan kanan seperti saya katakan dahulu. Okey, ya, teruskan. Okey. Kita ada sekarang ni kita nak membincangkan tentang pengurusan ujian COVID Kendiri bergejala di sekolah. Apa maksudnya? Maksud dia beginilah tuan-puan, ya. Andai kata waktu pagi kita dah cek suhu anak tuan-puan, suhu dia bagus je, sihat je. Tetapi tiba-tiba dalam pukul 10, anak tuan-puan ni tiba-tiba dia rasa badan dia lain macam, batuk-batuk, sejuk. Macam tiba-tiba dia datang. Jadi kita pun mengambil suhu anak tuan-puan, kita tengok suhu anak tuan-puan melebihi 37.5. Jadi kita akan bawa anak tuan-puan ke satu bilik khas yang dikenali di bilik isolasi.
Okay, ini memang kita khaskan kepada pelajar-pelajar yang bila kita tengok dia demam, ada simptom-simptom COVID-19 yang membimbangkan kita. Tapi kita tak kata dia COVID-19. Kita kata yang membimbangkan kita, simptom-simptom ke arah tersebut. Jadi kita letakkan anak tuan puan di bilik isolasi itu. Okay, kemudian kita akan menghubungi tuan puan. Jadi di sini sebenarnya anak tuan puan bila kita tengok dia mendapati dia punya suhu melebihi 37.5, sebenarnya dia kena buat ujian kendiri COVID-19. Memang kami dibekalkan ujian kendiri ini oleh pihak jabatan dan sebenarnya mengikut ujian ini anak tuan puan yang kena buat sendiri dan guru kena melihat dari jarak yang jauh. Jarak jauh lah sikit tapi ajar dia. Ya, jadi saya nak ambil perhatian tuan puan sebab kalau waktu prasekolah dan PPKI hari itu kita telah bersetuju bahawa anak-anak ini tak buat ujian kendiri sendiri. Kita tanya ibu bapa setuju ke tak setuju. Sebab guru pun takut nak buat. Takut betul-betul dia bergejala. Jadi kita nak minta pandangan semua. Sebenarnya kita dah adakan link nanti. Kalau tuan puan nak tahu, murid kita dah ada link yang akan kita tetapkan undian di dalam grup Telegram kelas masing-masing. Undian ini kita tutup hingga jam 10 malam. Sama ada tuan puan nak suruh anak tuan puan yang tiba-tiba demam itu, kita tak sangka lagi dia COVID ke tidak. Tapi kita nak tahu sama ada dia nak uji sendiri, ujian kendiri COVID-19 itu, dengan bantuan guru dari jarak jauh ataupun nak menunggu tuan puan hadir ke sekolah kemudian bawa dia ke klinik untuk buat tindakan selanjutnya. Ini akan Umi bagi tahu dalam Telegram kelas. Nanti undilah ya, nanti besok bila kita dah tengok apa keputusan ibu bapa, kita akan maklumkan dalam Telegram kelas. Back balik tadi tu Umi nak terangkan lebih jelas supaya ibu bapa tak back balik. Yang ni, okey. Maksud dia tindakan selanjutnya bila murid ini kalau kata dia buat sendiri betul-betul dia bergejala, memang kita akan hubungi ibu bapa dah tentu. Kita akan telefon KPD untuk bawa murid ini PKD daerah, pusat kesihatan daerah dan ibu bapa akan dimaklumkan dan ibu bapa akan menghantar anak yang positif ini ke pusat kesihatan yang berkehadiran untuk penilaian kesihatan kali kedua. Ibu bapa dimaklumkan untuk menjemput anak pulang ke rumah jika bergejala. Tapi PKD akan kita panggil lah kalau kita buat sendirilah. Tapi saya rasalah rata-rata ingin ibu bapa hari itu waktu prasekolah dan PPKI membuat keputusan tunggu sehingga ibu bapa datang dan membuat saringan itu sendiri di klinik kesihatan. Tak suruh anak dia buat sendiri dengan bantuan guru jarak jauh tersebut. Jadi keputusan ini saya minta daripada ibu bapa sendiri semua ya. Nanti akan saya masukkan di dalam grup Telegram untuk kita dapatkan keputusan sehingga jam 10 malam bagi ibu bapa yang bekerja. Jadi kita tutup jam 10, kita dapat berapa persen. Kalau persen itu kukuh, jadi yang mana yang lebih tinggi itulah keputusannya. Okey tuan puan, kita teruskan. Okey, ini prosedur yang macam saya cakap tadilah ya. Diasingkan bilik isolasi, jalani ujian kendiri. Kalau tuan puan nak dia buat sendiri, ini maksud dia kalau murid yang tiba-tiba kita tahu dia demam di sekolah ya. Sebelum dia masuk ke sekolah memang dia tak akan masuk punya. Kalau kita dah tahu check dia 37, katakan 37.8. Kita dah tak kasih dia masuk ke sekolah lagi tuan puan. Tapi maksud saya ni yang berada di sekolah dah tengah hari tiba-tiba dia demam ya. Itu maksud saya. Okey, positif hubungi ibu bapa, PKD dan yang negatif bawa pulang. Mungkin dia bukan COVID-19 tapi demam biasa. Macam itulah ya tuan puan. Okey, ini borang kebenaran. Kita akan berikan pada hari pertama anak tuan puan datang ke sekolah untuk dan serahkan kembali kepada kami. Ini kalau kita dah buat keputusan
bahawa memang borang ini untuk anak puan sendiri yang buat, kena isilah. Kalau tak ada, kita tak payah isi lagi dah benda ni. Sebab apa saya rasa borang ini untuk kebenaran ujian kendiri COVID-19. Okey, ini bilik isolasi saya. Ya, tempat pelajar yang kita asingkan jika mempunyai gejala COVID-19, ya, simptom-simptom COVID-19. Kita tak tahu lagi dia ada ke tidak COVID-19, kita dah asingkan dia lebih awal. Okey, ini tata cara untuk ke tandas kita, ya. Kamar selesa saya, ya, di kamar selesa tata cara dia dua je ada, 2 orang murid je dalam satu masa boleh masuk, ya, menggunakan sistem kad, ya. Ada selipar dah siap dah semua. Okey, ini pelaksanaan pengoperasian sekolah. Macam saya kata tadi, jadual waktu jam 7.45 pagi, waktu pulang mengikut jadual kelas masing-masing. Ya, kita mengikut model penghuraian murid modul 1 dan 4. Apa modul 1? Kita telah menyiapkan ruang menunggu di dalam kawasan sekolah sebab pelajar kita ramai. Okey, modul 4 penghuraian murid secara berperingkat. Sebab tu mungkin juga murid tahun 1 tu dapat balik 11.55 tu sebab penghuraian secara berperingkat. Nanti saya cek balik kalau betul lah. Okey. Kemudian pengawalan penguraian murid pelajar di pintu pagar. Macam saya tunjukkan ni lah di kawasan sekolah. Dan kita pun kalau katakan dua-dua tahap 1 dan tahap 2 berada di sekolah dengan 50%, lebih kurang pelajar kita akan hadir dalam 500 lebih lah. 500 ke 600 macam tu lah sebab kita 1,200 kan. Lebih kurang macam tu lah yang akan hadir. Okey. Ini tempat menunggu yang telah kami siapkan. Kami telah meletakkan bangku-bangku untuk murid duduk, ya, lebih selesa, tapi tuan-puan kena hadir pada waktu yang telah kami tetapkan. Tuan-puan kena faham, sebab kita murid ramai, kalau tuan-puan lambat ambil, kesesakan berlaku. Ya, kita dah tak boleh buat apa lagi dah. Ya, kalau tuan-puan kata besarkan jalan raya, kami dah ambil tindakan, sekolah dengan PIBG dah banyak ambil tindakan. Tapi kalau kita nak membesarkan jalan memerlukan kos. InsyaAllah kalau ada rezeki kita, perkara ini kita telah bawa ke tengah, ya. Tuan-puan jangan bimbang, kalau boleh buka jalan tu dah sampai 2 laluan, barulah kesesakan itu tidak berlaku di kampung Tun Razak. Tapi kalau tuan-puan tengok hasil daripada pungutan kita sendiri, hasil tuan-puan juga yang menyumbang daripada PIBG, guru-guru, ya, semua yang menyumbang, kita dapat membesarkan terminal menunggu murid, ya. Tuan-puan tengok besar, ya. Jadi keselesaan tu lebih lah. Okey. Jadi saya minta lah supaya kita tidak berlaku kesesakan, janganlah ambil anak tuan-puan lewat, ya. Saya minta kerjasama daripada tuan-puan. Okey. Waktu rehat, dulu kita punya waktu rehat 3 waktu, ada 3 kali, bukan 3 waktu, 3 kali rehat. Tapi sekarang ni kita buat 2 kali saja rehat sebab jumlah pun dah kurang. Jadi tahap 1, tahun 1, 2, 3 akan rehat jam 9.25 hingga 9.50. Tahap 2, 9.50 sehingga 10.05 pagi. Okey. Murid boleh membawa bekal dari rumah dan makan di dalam kelas. Atau membuat pesanan makanan dari kantin melalui guru mata pelajaran hari waktu pertama. Saya pernah juga ditanya oleh ibu bapa, boleh tak kami order makan seminggu? Ya, perkara ni telah diutarakan oleh ibu bapa juga. Saya bimbang macam ni, bila seminggu apa yang menjadi masalah, tiba-tiba anak tuan-puan tak hadir, kita belum sempat lagi nak beritahu pada kantin, penyediaan telah dibuat. Jadi tuan-puan dah bayar duit. Jadi sebab itulah hari-hari kita kena order. Janganlah tuan-puan kata susah dan sebagainya. Sebenarnya kita pun nak supaya sama-sama beri kerjasama pada pihak kantin. Ada juga yang meminta bantuan supaya kantin hantar ke setiap kelas. Tuan-puan bayangkan kalau 45 kelas, agaknya kantin saya tak ternaik tingkat 3, turun balik. Mau pensan semua. Jadi kita tidak akan buat demikian. Kita hanya bungkus makanan daripada pihak kantin
kantin dan kita akan ambil makanan tersebut. Ya, tuan-puan. Nanti kalau keadaan dah okey balik, kita akan benarkan pelajar ke kantin, tapi bukan makan di kantin, beli terus makanan di kantin secara berperingkat. Kita tengok suasana dia dahulu, ya, pelajar dah okey, boleh pergi ke kantin, boleh membeli belah di kantin, bawa makanan di kelas dan makan di dalam kelas dengan bantuan dan dijaga oleh guru-guru. Okey tuan-puan ya, menyediakan makanan bungkus ni, dan saya pun ada tong sampah besar, plastik besar, dan membuang bungkusan sisa ini di dalam plastik sampah besar yang disediakan di luar kelas, bukan di dalam kelas. Ya, tuan-puan macam biasalah, tuan-puan boleh bagi anak tuan-puan bawa kain lap ke, tisu basah ke, ya, yang anti vaksin tu ya. Banyak ibu bapa macam-macam lah bawa, ya, terpulang pada tuan-puan. Tapi untuk pihak sekolah, insya-Allah kami sediakan juga sabun pencuci tu lagi baik, kan. Okey tuan-puan. Kita teruskan waktu pesanan makanan, tata cara pesanan makanan macam biasa. Guru mata pelajaran akan tanya murid menu, kita akan tunjukkan sebentar lagi ya. Menu yang istimewa daripada daripada kita punya kantin Kampung Tun Razak, iaitu di Anjung Selera ya. Sekolah kita ni hebat makanan dia tuan-puan. Tuan-puan makanan sihat je, tak pernah jual makanan tak sihat sebenarnya tuan-puan ya. Kalau tuan-puan kata ada jual nugget di kantin, saya pun pelik lah. Sebenarnya kita tak jual makanan tak sihat. InsyaAllah saya akan buat pemerhatian yang lebih lengkap kat situ ya. Pastikan betul ke nugget ni di luar ke, ataupun nugget ni di waktu sekolah agama petang. Okey, guru mata pelajaran dah membekalkan anak tuan-puan wang secukupnya. Jangan duit tak cukup, kesian anak-anak tak dapat makan tuan-puan ya. Nanti mudah kita serahkan duit ini pada pengusaha kantin. Okey, kita terus kepada menu makanan. Saya rasa menu makanan ni saya tak perlu baca. Nanti kita akan masukkan dalam grup kita juga. Tuan-puan boleh tengok minggu 1, minggu 3, minggu 5 boleh buat pesanan makanan. Kalau tak suka makanan tersebut, boleh bawa bekalan sendiri. Ya, tekak anak-anak kita ni luar biasa kadang-kadang. Ada yang makan mi tak nak toge, kat kantin masak ada toge. Nanti kan dia punya tekak tak boleh masuk. Jadi tuan-puan masaklah dan bawakan bekal makanan di sekolah. Ya tuan-puan. Okey. Saya tak akan bacakan menu ni lah ya. Menu ni ada menu minggu pertama, minggu ketiga, minggu kelima, ada menu makanan yang bergilir lain minggu kedua dan keempat. Ni sama macam kita waktu kita pada tahun 2020 tu ialah ya, 2.0 ya. Okey. Yes, kita pergi tata cara di dalam kelas. Okey, macam biasa kita akan suruh murid cuci tangan di sinki, basuh basuh tangan, jangan basuh peralatan. Kalau tuan-puan bagi sudu garpu dia bawa, saya tak kasih dia basuh. Ya. Lepas tu sebelum makan, sanitasi meja, tisu basah, kain lap, towel sendiri pun boleh. Terima kasih kepada tuan-puan. Ada bawa semua. Sebab Umi tahu waktu Umi jaga budak-budak ni waktu rehat, wah, mereka gunakan tisu basah. Siap ada offer Umi. Umi nak tak tisu basah ni? Kita orang ada. Oh, ya, siap ada nak bagi saya lagi ya. Baguslah tuan-puan ya. Tapi tuan-puan kena ingat, kali ni anak-anak kita kena pakai mask 100% ya. Dia tak boleh tak pakai. Tapi kalau tuan-puan, anak tuan-puan terlupa bawa, insya-Allah Sekolah Kebangsaan Kampung Tun Razak tidak akan mensia-siakan anak syurga dia. Kami siapkan juga untuk anak-anak yang terlupa. Ya tuan-puan ya. Dulu pun kita dah bagi seorang satu kotak oleh jabatan. Ya. Okey, kita tidak boleh berkongsi makanan. Ya, betul. Ada yang offer Umi makan pun ada. Umi, kami makan ni, mak bawa masak, sedap. Saya tak berkongsi pun dengan mereka. Dulu-dulu boleh lah kita rasa makanan tu. Ini tak boleh ya. Okey, selepas makan, sanitize meja semula. Ini cikgu akan laksanakan bersama dengan pelajar. Ini memang kita laksanakan tuan-puan. Okey. Okey, apakah peranan dan tanggungjawab ibu bapa?
Saya haraplah pertama sekali tuan-puan kena pastikan anak jagaan tuan-puan berada dalam keadaan sihat dan sebelum hadir ke sekolah. Kalau datuk batuk janganlah datang. Dulu ada juga batuk-batuk suruh datang juga kat sekolah. Dedau sikit. Tapi bila pukul 10 budak anak-anak dia dah menangis. Muntahlah dan sebagainya. Tak payahlah tuan-puan. Bahaya untuk diri mereka. Dan untuk anak-anak yang lain akan pandang serong pada pelajar ini. Kita tak nak risiko pada pelajar saya, ya. Okay, jadi saya mohon jasa baik ibu bapa alert tentang perkara ini. Okey, perkara yang kedua, nasihatkan anak-anak jangan kongsi makanan ataupun barang-barang mereka dengan kawan-kawan. Ya, pensel ke jangan kongsi. Ya, tak digalakkan. Okey. Okey, yang ketiga, mengingatkan anak memakai pelitup muka. Kalau boleh double pun lagi bagus. Ya, memang sepatutnya pakai double, lagi baik. Galakkan anak tuan-puan pakai pelitup muka ini, iaitu pelitup muka berganda, 2 lah. Ya, kain di luar, di dalam tu pelitup muka yang jenis yang kita beli selalu tu lah. Ya, yang kita bekalkan selalu, yang jenis kain tu boleh letak di luar. Okey, perkara yang keempat, saya minta jasa baik tuan-puan sekali lagi, iaitu mengambil anak di terminal menunggu murid pada waktu yang sepatutnya dan kehadiran pelajar sepatutnya hadir mengikut waktu 7 pagi hingga 7.30 pagi. Jangan hantar anak pukul 8 pagi tuan-puan. Kita dah belajar dah. Ya, ada ibu bapa hantar pukul 8, relax je datang. Ya, saya nak marah, tak boleh nak marah sangat, yang hantarnya tuan-puan. Ya, tapi tak adalah hari-hari. Kalau sekali-sekali tu saya faham lah, kita tertidur ke, ada masalah ke. Tapi kalau hari-hari pukul 8 tuan-puan, nampak sangatlah kita tak ajar anak kita berdisiplin. Jadi saya minta kerjasama daripada tuan-puan. Okey. Ibu bapa perlu mengikut arahan pengawal, tidak perlu masuk ke kawasan sekolah. Guru yang bertugas kawalan kenderaan untuk berhenti di tempat yang sepatutnya. Tuan-puan jangan risau kalau tuan-puan kereta di depan tu, dia sampai ujung sana tu. Tempat terminal tu besar. Jangan tuan-puan berhentikan kereta di tengah-tengah terminal tu. Nanti yang belakang dah berderet-deret. Jadi saya minta kerjasama semua, ya. Tuan-puan mengambil anak jangan lewat, nanti sesak kat pondok menunggu. Dan akhir sekali yang saya kata tadi, ibu bapa tidak dibenarkan menghantar anak ke dalam kawasan sekolah. Bagus anak-anak syurga saya prasekolah, tak seorang pun menangis pada hari pertama persekolahan. Begitu juga PPKI. Tak seorang pun anak-anak kecil ini menangis ketika ditinggalkan oleh ibu bapa mereka ketika ibu bapa menghantar mereka ke sekolah. Dia hantar je kat terminal, guru dah ambil dia, PPM saya dah tunggu. Dia tak nangis pun, malah dia boleh jalan dia terus. Takkanlah murid tahun 1 hingga tahun 6 nak menangis. Malulah kan. Adik boleh bagus, abang pula menangis datang sekolah. Ingat ya anak-anak syurga Umi, perkara ini tak perlu berlaku. Jadi tuan-puan tak payah nak manjakan yang darjah 1 ni nak hantar sampai ke atas. Prasekolah tak hantar sampai ke atas. Bawah je, kat terminal saja. Okey, seterusnya yang keenam. Saya rasa sama. Mengambil anak jagaan ibu bapa berkeperluan khas boleh masuk ke sekolah. Tapi yang memohon kebenaran daripada saya, ada 3 orang saya rasa. Sebab anak mereka tidak boleh berjalan dalam jarak yang jauh, ya. Ini dah ada surat khas dan kita khaskan tempat parkingnya. Okey, kemudian ibu bapa maklum kepada sekolah jika ada kontak dengan pesakit COVID-19. Terus beritahu pada kita, ya. Seperti sekarang ni ada ramai pelajar saya yang positif dan ada juga yang berisiko di mana ibu bapa yang kena positif, anak-anak kena kuarantin. Jadi tuan-puan jangan rahsiakan. Jangan tuan-puan pakai gelang pink. Anak tuan-puan tak bergejala, tuan-puan hantar anak tuan-puan ke sekolah. Ini berlaku, ya. Bukan saya main-main. Kami dapat tahu terus kami kontak. Ya, tuan-puan janganlah buat demikian. Merahsiakan daripada pengetahuan pihak sekolah. Tolong tuan-puan kalau kena kuarantinkan anak tuan-puan semua. Ya, saya mohon jasa baik tuan-puan.
Okey, nasihatkan anak tuan puan jangan berjabat tangan, bersentuhan sesama mereka. Dah lama tak jumpa. Hai, pap. Tak boleh. Ya, anak-anak kita ni macam-macam perangai. Bukan anak je, guru-guru pun saya dah ingatkan. Jangan nak berpeluk-peluk pun tak boleh. Guru-guru saya insya-Allah dia tahu, ya. Okey. Begitu juga anak yang menaiki van bas memakai pelitup muka. Kita tak dapat nak pergi kawal anak tuan puan dalam van dan bas ya tuan puan. Kita di depan sekolah pun dah tak ada begitu punya padatnya penjagaan masa kita. Tapi kalau tuan puan nak suruh kita pergi semak anak-anak tuan puan rapat tak rapat tu memang tak dapat kami laksanakan. Tapi kalau kami nampak, kami boleh ambil gambar, boleh beritahu tuan puan insya-Allah. Ya, tapi kalau tuan puan suruh saya cek van, betul ke dia dah ada dah dapat 2 injection ke tidak ke? Minta maaf, itu bukan kerjaan kita. Tuan puan kena tahu tu ya. Peranan tuan puan. Tuan puan sendiri kena tengok. Betul ke tuan puan nak hantar anak tuan puan ni kepada pengusaha van dan bas, mereka ni dah dapat suntikan 2 kali dos. Ya, dos pertama, dos kedua dah dapat dah. Ya, tuan puan kena ingat. Untuk sekolah Kaputul Razak, clear. PPM saya semua dah dapat 2 dos. Ya, suntikan. Begitu juga dengan guru-guru. Tak ada seorang guru pun yang tak dapat lagi. Begitu juga dengan kaki tangan sekolah. Ya, tuan puan jangan bimbang. InsyaAllah semua dah mengikuti SOP yang sepatutnya. Okey. Okey, mengamalkan kebersihan selepas dan sebelum makan. Sarankan menyedia makanan dari rumah. Ialah untuk mengurangkan kesesakan di kantin. Tapi saya tak suruh dia pergi ke kantin lagi ya. Nanti kemudian baru kita bawa. Mungkin tak 1 ke tak 2. Kita tengok keadaan dahulu ya. Sebab dah lama dia tak ke sekolah. Jadi kita kena ajar dia dulu. Training dia dulu. Dan seminggu kita tengok dulu ya tuan puan. Okey, kita memastikan anak jagaan mengambil sarapan. Ya, kena ambil sarapan pagi-pagi tuan puan. Sebab dia terus hadir, terus masuk sekolah. Dia tak ada pergi kantin lagi macam nak sembang-sembang duduk nak makan, tak ada. Tuan puan kena bagi dia breakfast. Ya, sarapan pagi. Okey, kemudian menjaga kebersihan dan keselamatan anak sebelum dan selepas pulang dari sekolah dan kerap membasuh tangan dan jangan lupa suruh anak puan mandi. Ya. Okay, yes. Kita go slide yang seterusnya. Okay, ibu bapa perlu memastikan anak memakai pelitup muka macam saya kata tadi tu. Ya, jangan dia tak pakai. Tu yang warna-warni sangat-sangat tu tak payahlah. Kalau dia pakai kain je yang tak hampa 3 lapisan tak payah pakai tuan puan. Nipis tu. Jadi lebih baik pakai yang sesuai yang ada tu ya. Okey, tidak berkongsi makanan, alat tulis, menyediakan makanan, tuala seperti yang saya nyatakanlah di awal tadi. Okey. Okey, ni yang kita tahu dah lama kita cuti, dah lama kita cuti, maksud dia bukan cuti tak belajar. Cuti tak datang sekolah ke? Tak, kita tak bersemuka. Kita belajar tapi belajar daripada rumah ya, bersemuka secara maya. Tiba-tiba dah mak bapak masak macam-macam, anak kita ni bertambah sihat, pipi dah gebu, badan dah naik ya. Kalau tuan puan tengok Umi pun ada naik sikit kot. Macam itulah. Ya, kita asyik makan je. Dah anak-anak kita ni dah tak boleh pakai pakaian seragam, dah ketat. Jadi tuan puan boleh bagi dia pakai t-shirt yang bersesuaian ataupun pakaian yang sesuai untuk hadir ke sekolah ya. Jangan kata pula guru besar tak kasih datang sebab pakaian dah ketat. Tak ada. Boleh pakai pakaian yang bersesuaian, yang kemas, boleh pakai untuk hadir ke sekolah. Tapi tak bolehlah pakai slipper. Slipper tak naklah tuan puan ya, pakai kasut. Cantiklah sikit ya, kemas ya. Tapi selagi boleh pakai t-shirt sukan juga ya, dan seluar sukan. Pakai terus daripada rumah. Kalau kita ada ikut jadual, ada PJ hari itu, memang boleh pakai terus t-shirt daripada rumah ya, jangan bimbang. Dan kita tak galak pun bertukar t-shirt di sekolah ya, tukar pakaian uniform kepada pakaian t-shirt di sekolah. Tak, kita lebih suka, kita bukan suka je, memang diwajibkan semua pelajar memakai pakaian t-shirt daripada rumah jika ada PJ ya, dan seluar lah, t-shirt, baju, seluar sukan sekali ya.
Kalau tak ada, boleh pakai. Kalau tak ada waktu tu tak ada PJ, boleh pakai uniform sekolah yang lengkap. Ya? Okey. Ini tata cara waktu tiba dan pulang. Berulang kali balik saya nyatakan tadi, tak payah tunggu. Ibu bapa tidak dibenarkan keluar kenderaan dan perlu tunggu semasa suhu anak diambil. Menurunkan anak terminal. Turun je dah jalan. Tak payah nak tunggu tengok anak aku ni dah ambil suhu ke belum, dah scan ke belum. Tak payah tuan puan, nanti jam kat depan tu. Ya, tuan puan jangan risaulah kalau anak tuan puan berjala je, kita cepat-cepat panggil tuan puan. Ya. Dan kalau lebih baik tuan puan kalau dah tahu memang anak tuan puan muntah-muntah daripada rumah, demam, tak payahlah hadir ke sekolah. Ya tuan puan, nanti kita akan kontak tuan puan juga. Ya, okey. Okey, tata cara waktu tiba dan pulang macam saya dah cakap di awal tadi, kita ambil suhu, kita tak tag lagi macam dulu, kita tengok dia tak bergejala, murid terus masuk. Kita gunakan hand sanitizer juga sebelum mereka masuk ke kawasan sekolah dan masuk ke kelas mengikut laluan yang betul yang telah kami tetapkan. Okey, ini kalau waktu hujan, murid diturunkan di tempat yang sama, pengambilan suhu juga kita ambil dan naik tangga terus ke anjung Permata Pintar, ya. Sebelah Permata Pintar lah. Okey, waktu pulang macam biasalah. Kita ikut modul 1 dan modul 4 seperti saya kata tadi, ruang menunggu di kawasan sekolah, penyuraian secara berperingkat. Ya tuan puan ya. Datang awal, ya. Terus pulang ke rumah bagi sesi persekolahan. Okey, patuhi langkah membasuh tangan dengan betul. Tu cara-cara dia, telapak tangan, celahan jari. Ini kita dah letakkan terus waktu di sinki tempat pencuci tangan. Jadi anak-anak boleh ikuti lagi dan tuan puan boleh ajar dia di rumah. Ya, kita akan sediakan video juga ya, video yang telah kami sediakan. Ya, tuan puan boleh tengok berulang kali. Dalam YouTube live kita ni pun kita akan rakamkan dan tuan puan boleh dengar. Siapa yang tak dapat mengikuti secara live pada hari ini, insya-Allah petang, malam, esok pagi semua boleh tengok. Ya. Saya rasa sampai di situ saja. Sekian untuk pengetahuan tuan puan. Jadi saya tengah baca chatting. Di chatting nampaknya ada beberapa soalan yang dikemukakan. Okey, pertama ada soalan tanya saya, nak tahu kumpulan A dan kumpulan B nanti macam mana? Senang saja tuan puan, nanti kumpulan kumpulan A, kumpulan B dalam grup Telegram sekolah. Kita akan masukkan dalam grup Telegram sekolah. Jangan bimbang tuan puan ya. Untuk soalan seterusnya, betul ke kelas akan dibahagikan kepada 2 grup? Saya rasa ni saya dah maklum lebih awal lagi dalam pada Google Form yang kita suruh isi. Ya, Cikgu Ham dah bagi dah setiap kelas kalau tuan puan perasan. Tidak takkan kita tiba-tiba je nak bagi ya, sesuka hati kita. Tidak. Tuan puan ya, kita dah bahagikan kepada 2 grup memang mengikut KPM iaitu hadir 50% untuk satu kelas. Kalau kelas tu 20 orang pun kita tetap bagi kepada 2, 10. Ya tuan puan ya. Jangan risau, guru kelas akan sharekan dalam grup kelas ya. Okey, soalan kedua, anak tuan puan baru belajar boleh masuk sekolah tak untuk tunjuk kelas? Oh, tak boleh masuk. Jangan risau, tuan puan hanya perlu tahu kelas mana. Beritahu pada cikgu saya yang bertugas. Cikgu saya akan bawa anak tuan puan ke kelas mereka dengan selamatnya. Seperti yang saya kata, prasekolah boleh masuk sendiri dengan bantuan PPM. Ini kan anak tuan puan, kami boleh tunjuk arah dan bawa mereka ke kelas, terutama murid tahun 1. Ya. Tak ada ke cikgu jaga? Ada. Guru bertugas sentiasa jaga waktu balik dan waktu hadir ke sekolah. Berbelas-belas orang tuan puan jaga. Termasuk saya yang kadang-kadang sempat ke sana. Kadang-kadang tiba-tiba datang ada benda yang perlu saya selesaikan pagi-pagi dengan drastik. Saya tak sempat ke sana. Tapi saya rasa
Kalau selagi saya mampu, saya akan ke hadapan. Tak ada pun GBK Ham, GBK Koko, guru bertugas sentiasa berada di sana. Ya tuan puan, saya rasa itu daripada chatting yang saya dapat terima setara segala persoalan. Tapi tuan puan jangan bimbang, andai kata ada persoalan boleh dikemukakan dalam grup Telegram kita juga, dan guru-guru boleh maklumkan, guru kelas akan maklumkan kepada Umi supaya Umi dapat jawab persoalan tersebut. Okey, Umi rasa kita pun di penghujung libat urus pada petang ini. Umi mohon kemaafan andai kata ada silap salah dalam penataran peroperasian pembukaan sekolah ini kepada ibu bapa. Mungkin kita akan buat penambahbaikan. Andai kata ada yang kita tersilap dan sebagainya. Saya juga manusia biasa, tidak lari melakukan kesilapan, tetapi kerjasama daripada PIBG, kerjasama daripada guru-guru, kerjasama daripada ibu bapa. Sangat saya harapkan, terutama untuk anak-anak syurga Kampung Razak, dan datanglah ke sekolah. Kami menunggu kedatangan anda, anak-anak syurga SK Kampung Razak. Sebelum Umi mengakhiri ucapan Umi pada taklimat urus ini, pada libat urus pada petang ini, Umi ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada guru-guru SK Kampung Razak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pengoperasian pembukaan sekolah, terutama dalam FB Live pada petang ini. Tanpa mereka, kita tidak dapat bersebuka secara maya dan tuan puan tidak dapat melihat Umi, tidak dapat menonton Umi pada petang ini. Saya mohon kemaafan pada tuan puan. Sekian saja daripada saya. Terima kasih semua. Kita jumpa insya-Allah pada 1 hari bulan dan pada 8 hari bulan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.